Ya, terima kasih kepada Ustaz Isuk. Saya baru buat recording ya, terlambat, terlupa sebab first class ni saya terlupa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording ni untuk kelas yang pertama, Management of Zakat, Waqaf and Sadaqah Funds, semester Disember 2021. Baik, nak tanya siapa lagi? Jadi isu sekarang ni adalah kefahaman dan kita sendiri kena memahamkan diri kita. Tapi alhamdulillah lah di sini ramai pakar-pakar zakat ni. Mujahid, Ustaz Mujahid, cerita sikit peranan Lembaga Zakat Negeri Kedah ni. Cerita sikit kat kita. Ya, Doktor. Sila cerita sikit tugas-tugas Ustaz di Lembaga Zakat dan perkembangan Lembaga Zakat ni saya lihat daripada semenjak 2016 ni kan. Dulu nama Jabatan Zakat Negeri Kedah, sekarang ni nama Lembaga Zakat Negeri Kedah kan. Nampak sangat orang kata proaktif, sangat terkehadapan lah. Saya mengucapkan tahniah lah kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah kerana memainkan peranan yang bagi saya sangat besar dan sangat penting, meningkatkan kutipan zakat dan juga dari segi agihan zakat, meningkatkan dari segi kecekapan dan teknologi ya. Jadi tahniah lah. Ustaz Mujahid cerita sikit pengalaman Ustaz lah. Sila. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semati Doktor dan seluruh rakan-rakan. Sebenarnya saya ni Doktor, kami di bawah Lembaga Sekolah Zakat Doktor. Okey. Kami Lembaga Sekolah Zakat ni dia entiti asing lah, maksudnya di bawah zakat lah. Duit dana semua dari zakat lah. Jadi kami di Sekolah Zakat urus 3 buah sekolah Doktor. Kolej Agama Sultan Abdul Halim Ulu Albaq di Suka Menanti, kemudian model keusahawanan di tapak Insaniah Lama Doktor. Okey. Di sana lama tu ada 2 blok kita renovate. InsyaAllah dijangka bulan 3 ke bulan 4 insyaAllah operasi lah sekolah baru. Situ akan jadi model keusahawanan. Kemudian satu lagi di Mahat Dini Sultan Abdul Halim Mesir. Jadi kami bersama dengan Atika dan sahabat-sahabat yang lain memang menguruskan guru-guru dan pelajar lah di sekolah zakat. Jadi pengalaman tu saya bahagian pentadbiran dan operasi. Jadi melibatkan guru-guru, kita ada staff lebih kurang hampir 85 orang Doktor. Termasuk guru dan juga kaki tangan 85 orang. Kemudian pelajar lah. Jadi dari sudut pelaksanaan sekolah memang fully daripada sekolah lah, daripada guru-guru. Cuma kami di pentadbiran dan operasi ni lebih kepada perkara-perkara yang besar lah Doktor. Pembangunan, jadi sudut pembayaran, perolehan dan sebagainya semua di bawah lembaga lah. Ya. Nanti jemput saya sama untuk kalau ada program boleh, apa yang saya boleh turut serta. Saya nak turun Padang, bukan nak apa sangat, nak pergi bagi ada pengalaman turun Padang. Sebab ahli akademik ni dia duk buat research tapi ya Doktor, insyaAllah boleh. jarang Nanti duduk kita bawa ke mungkin ada sesuatu yang boleh kita bawa fisik Doktor. Boleh. Kita bawa tengok sekolah fisik. Nak tengok kemudian bolehlah kita atok perjumpaan, sembang-sembang kan. Kalau ada yang boleh bantu dari segi apa-apa lah.
Kalau berkaitan dengan zakat, pasal Dr. Faisal, Dr. Hafizah, Ustaz Adi ada, Ustaz Syazril, dia pun memang fully daripada zakat. Dari sudut pelaksanaan dan pengalaman di zakat tu mungkin dia pun boleh share lah, Doktor. Minta Dr. Faisal lah cerita sikit tentang lembaga zakat ni, peranan besar yang dimainkan oleh lembaga zakat di negeri Kedah ni. Bagi kita semua faham lah. Boleh Dr. Faisal? Oh, Dr. Faisal tak ready pak. Dr. Faisal dalam perjalanan, Doktor. Oh, Tengah okey. drive. Oh, tengah drive. Tengah drive doktor. Oh, tengah drive. Tak apa. Drive. Boleh. Nak komen boleh sikit. Ha? Kalau nak komen boleh sikit sambil drive. Tak bahaya ke? Tak apalah. Sila. Kalau kita tengoklah dari sudut zakat tu sendirilah kan, bagi kami lah daripada pangkat lembaga zakat. Dan kalau kita tengok subjek semester ni doktor, lebih kepada complementary kepada kita punya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Bagaimana kalau kita tengok agenda keuangan Islam tu sendiri doktor, kalau kita sebut hello, Ya, sila. Dengar. kalau kita sebut tentang yamhaqullahu riba, semester lepas kita belajar tentang berkaitan dengan keuangan Islam, Islamic Corporate Finance, yang mana kita tahu perkara ini menjadi agenda utama dalam keuangan Islam. Ya. Kemudian kalau kita lihat antara agenda yang dibawa sejak kebelakangan ini berkaitan dengan wayurbis sadaqat, berkaitan dengan instrumen sedekah, wakaf dan sebagainya. Dan benda-benda ni yang saya nampak lah bagaimana semester ni boleh menjadi satu ruang dan peluang kepada kami pelajar-pelajar, khususnya daripada lembaga zakat dengan rakan-rakan yang lain ni, nak bercakap zakat, wakaf dan sedekah dalam kerangka Islamic Social Finance. Ya. Sebab menjadi kenapa dan mengapa dia penting, sebab bila kita turun berjumpa dengan corporate, jumpa orang macam Ustaz Anwar Ilyas, jumpa dengan sahabat-sahabat pada bank, mereka bercakap dalam nada zakat dalam kerangka value based intimidation, VBI. Ya. Jadi anda nampaklah beri penting subjek semester ni bagaimana terma-terma macam crowdfunding, bagaimana tentang apa-apa sahajalah instrumen berkaitan dengan instrumen Islamic Social Finance ni dijadikan asas. Dan salah satu framework yang paling besar yang mungkin doktor kita boleh bincang, salah satu laporan yang dibuat oleh Profesor Dr. Azmi Omar di bawah ISDB berkaitan dengan pelaporan Islamic Social Finance berkaitan dengan instrumen zakat dan wakaf yang dibentangkan, saya tak silap, 3 tahun lepas. Jadi mungkin doktor boleh pandu kami lah untuk bincang benda tu. Bukan melihat zakat wakaf dengan ini dalam kerangka konvensional, tetapi dilihat dalam kerangka corporate. Itulah mungkin sebuah sedikit lah, mungkin lontaran awal daripada pangkat semester insyaAllah. Ya, terima kasih Dr. Faisal. InsyaAllah itu yang saya akan cuba bawa. Semester ni kita akan, kelas ni sebenarnya Islamic Social Finance, kelas ni. Cuma di masa tu kita, masa diperkenalkan tak ada lagi istilah Islamic Social Finance. Subjek ni diperkenalkan tahun lama dah lah. Saya pun tak ingat tahun bila. 2008. Tapi sekarang ni kelas ni memang kelas bagi saya paling menarik lah. Sebab kita akan guna instrumen yang powerful. Dan bagi saya Islamic Social Finance is a very powerful instrument to help a society, untuk membantu mereka yang miskin, mereka yang terkesan. Macam zakat boleh membantu asnaf. Kalau wakaf pula, zakat bantu asnaf. Kalau wakaf pula dia lebih terbuka. Jadi dia punya beneficiaries tu lagi meluas. Dan Islamic crowdfunding, Islamic microfinance ni boleh diperkasakan lagi ya. Nampak macam Ustaz Anwar. Ustaz Anwar dah masuk ni. Assalamualaikum Ustaz Anwar.
Nampak macam ada. Assalamualaikum Ustaz Anwar. Okey. Waalaikumsalam, Doktor. Ni Ustaz Anwar cerita sikit ni Oi. tentang Saya ada kerumitan sikit sini, Doktor, bagi masa sikit. okey tak apa. Saja lama Ya. lama tak jumpa Ustaz Anwar ni, nak dengar suara. Rindu nak dengar suara. Ya. Baik, ada kerumitan sikit. Saya dengar dulu, nanti saya masuk balik. Baik. Jadi dalam kelas ni di samping dia dua benda lah. Yang pertama kita akan ulang kaji lah, murajaah tentang falsafah zakat, tentang pengurusan zakat, qawaid fiqhiyah zakat. Lepas tu kita akan zoom kepada isu-isu zakat yang menarik dalam dunia COVID sekarang ni, dalam kita menghadapi pandemik COVID ni, dan bagaimana zakat ni boleh memainkan peranan. Dan kita juga, macam saya kata pada awal, kita cuba memahamkan diri kita dan kita memahamkan masyarakat di sana. Dan saya nampak, saya duk cadang kita set satu masa, kita buat live FB sebagai salah satu projek kita. Kita buat live FB kepada masyarakat umum, kita viralkan dan kita akan kita akan buat macam campaign awareness on zakat, kesedaran. Kita buat minggu kesedaran tentang zakat dan kita akan buat FB live lah. Boleh Atika, kita rancang tengok. Kita set satu masa untuk kita buat talk ataupun awareness campaign lah kepada masyarakat luar sana. Jadi dalam kelas ni sebab kita ada ramai pakar kan. Jadi kita tak mau ilmu tu duduk dalam kalangan kita je. Kita cuba sebarkan juga ilmu tu kepada masyarakat di luar sana lah, insya-Allah. Okey. Ustazah Hamidah, okey ke? Tak lagi Ustazah Hamidah kata tak okey ke? Cuba komen sikit. Okey, Doktor, cuma suara tu dengar betul-betul. Oh, hari ni line tak okey, hujan. Di Kuala Ketin ni hujan. Suara Putih lah. itulah. Saya cuba. Saya cuma bila saya dah dengar daripada orang-orang pusat zakat ni, saya rasa saya ni bukanlah orang praktikal. Setakat orang duk menalaah buku je lah orang kata. Tapi saya sangat-sangat maksudnya banyaklah benda-benda menarik yang benda yang kita rasa macam tak pernah. Selalunya dengan pusat zakat ni dia punya peranan tu mungkin lepas ni kena, kalau saya lah kat Negeri Sembilan ni, especially kat Kedah, saya tak tahu sangat sebab saya pun bukan orang Kedah. Tapi maksudnya betul lah, saya setuju dengan Ustaz tadi kan. Ustaz Yusof kata sebenarnya kalau kita turun kepada masyarakat yang pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung ni, sebenarnya ramai je yang tak tahu berkaitan dengan zakat simpanan, zakat pendapatan. Itu realiti sebenarnya, Doktor kan. Sebenarnya kalau kita tanya makcik-makcik yang jual tepi jalan ni, sebenarnya mereka tak tahu pun berkaitan dengan zakat pendapatan. Dan kadang-kadang sebenarnya orang jual air tepi jalan tu, dia pendapatan dia lagi besar daripada orang-orang yang makan gaji. Ya, tapi dia tak bayar zakat ni. Di lembaga zakat ke pusat zakat ke nak bagi kesedaran tu, saya nampak macam tu lah, Doktor. Saya pun tak berani nak komen lebih-lebih, marah orang pusat zakat kat saya nanti. Oh, bagus Ustazah. Dalam kelas ni kita bebas untuk bercakap. Jadi
apa ni dalam kelas ni seronok sebab apa ni kita ada ramai pakar-pakar, kita bebas untuk cakap. Saya pun apa ni tak takut untuk cakap sebab kalau salah ada orang akan tegur nanti. Jadi kita tak payah risau. Ya. Baik, insya-Allah semester ni kita akan sama-sama belajar, sama-sama apa ni melayari bahtera pembelajaran kita dengan baik, insya-Allah. Jadi hari ini kelas pengenalan. Dr. Syuk. Ya, Ustaz sila, Ustaz Anwar sila. Duk tunggu Ustaz Anwar ni. Minta maaf lah, ada jumpaan sikit kat sini. Okey. Kalau mungkin saya nak cerita sikit pasal perkembangan fatwa zakat. Sila. Ada beberapa perkara lah. Pertamanya, baru ni ada berbincang dengan Dr. Aznan Hassan pada UIA berkaitan dengan zakat yang akan digunakan untuk membuat financing. Dia boleh gunakan untuk buat financing kepada microfinance asnaf. Okey. Jadi dah ada perbincangan dan dah ada kajian dibuat bagaimana membolehkan zakat yang sepatutnya dibayar pada tahun berkenaan dianjurkan pembayaran untuk tujuan maslahah lah. Dibayar awal. Jadi jika dibayar awal, sepatutnya zakat dikeluarkan pada tahun berkenaan, tahun perniagaan ataupun sebagainya, patut dikeluarkan, dihabiskan pada tahun berkenaan. Tetapi dalam kes financing dia akan dibayar balik kan, maknanya dia tidak dikeluarkan pada tahun berkenaan. Jadi dia akan dibayar pada tahun-tahun seterusnya. Maknanya dia akan ada satu loop yang dihasilkan untuk dia jadi menahan zakat daripada dibayar, disampaikan kepada asnaf. Namun dia gunakan istilah ta'jiluz zakah lil istismar. Jadi itu yang inilah yang terkini yang kita tengah tengok untuk sebagai satu produk dalam social finance jugalah. Menarik. Jadi kebanyakan institusi dia akan menahan, maknanya dia buat satu loop di mana dia akan bagi financing tu untuk pusingan kembali dan akhir sekali tu dia akan dibayar juga kepada itu. Jadi ini benda yang agak barulah dalam industri. Jadi dan mungkin boleh diaplikasikan oleh lembaga zakat Kedah ke ataupun mana-mana institusi, sebab dia di peringkat institusi yang menawarkan pembiayaan kepada kepada asnaf lah. Itu yang saya boleh kongsi sikit, insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Itu satu idea yang menarik. Maksudnya kita boleh kaji dan laksanakan suatu skim zakat dengan tujuan matlamat akhirnya ialah untuk meningkatkan employment, meningkatkan guna tenaga tu kan. Dengan adanya dana zakat yang kita boleh applykan kepada pembiayaan microfinance contohnya, kita macam-macam boleh buat. Saya nampak isu dalam zaman sekarang ni ialah high unemployment dan juga high inflation. Itu masalah yang kita hadapi sekarang. Kalau kita perasan kan, harga sayuran, harga barang semua naik. Jadi inflasi meningkat dengan tinggi. Kemudian pada masa yang sama juga, masalahnya high unemployment, kadar pengangguran juga tinggi. Jadi saya nampak itu satu idea yang bernas daripada Dr. Aznan. Sebenarnya saya pernah sembang dengan Dr. Aznan tentang idea itu. Masa saya melawat di UIA tu, dia kata zakat ni kalau kita boleh guna sebagai dana, misalnya untuk
buat satu kilang yang boleh orang kata menjana pekerjaan, menjana employment. Kemudian dia ceritalah di samping zakat, wakaf juga kita perlu utilize untuk menjana pekerjaan. Dia duduk nampak di sudut tu lah. Saya pun pernah buat kajian tentang wakaf bersama Dr. Aznan. Tapi projek itu terbengkalai separuh jalan atas hal-hal yang tak dapat dielakkan. Doktor, Saya suka Dr. Aznan tu pasal dia punya idea tu macam apa? Orang kata apa? Lain daripada yang lain. Sila Dr. Hafiza, sila. okey, nak buat penambahan sikit yang macam Ustaz Anwar cakap tu. Okey, untuk makluman di LZNK sendiri kan kita ada buat estate padi. Estate padi tu kita kerjasama macam yang idea yang Ustaz Anwar cakap tu. Kita dah buat perjanjian dengan Bank Islam dan LZNK di mana menggunakan Kodoh Hasan. Maksudnya, maksudnya nanti Bank Islam akan memberi dana untuk membayar, contohnya yang bekerja dekat estate padi tu adalah dalam kalangan asnaf. Estate padi tu di mana Dr. Hafiza? LZNK Di mana lokasi dia? dekat kawasan Yan. Oh, dekat kawasan Yan. Ya. Tanah tu tanah lembaga zakat. Tanah zakat. Ya, tanah zakat. Berapa puluh relung? Ada 700 relung. Sekarang Sekarang ni kita tengah usaha dalam 100, tak silap saya dalam 100 kita buat sebagai permulaan dekat kawasan Yan lah. Kawasan ada Yan tu 700 relung tu. lebih kurang. Saya orang Yan tu. Kawasan Yan tu kan dia punya untuk padi kan dia tanah dia tu elok kan. Ya lah. Tahap pengeluaran yang tu tinggi lah. Sekarang ni dalam fasa tak berapa bulan lagi nak menuai dah tu. Kita ambil dalam kalangan asnaf lah untuk yang bekerja situ. Sebelum ni siapa yang usahakan tanah-tanah tu? Sebelum ni kita bagi kepada contohnya macam kita pajak, bukan pajak, maksudnya sewa kepada orang lain untuk usahakan. Tapi ada isu sikit, ialah bila sebab dia atas turun-temurun lah daripada zaman tok-tok dulu kepada anak dan kepada anak. Kemudian dia sampai tahap yang terkini anak tu tak usahakan. Dia orang bagi sewa pula kepada orang bukan Islam lah contohnya. Ada isu dia. tu, betul-betul. So kita ambil usaha balik, kita ambil baliklah tanah tu untuk kita usahakan sendiri di mana kita jadikan estate padi ni sebagai asnaf kepada asnaf. Kiranya nanti ke depan insya-Allah kita pun akan ada kilang padi yang kita akan usahakan lah, pekerja-pekerja pun kita akan ambil daripada asnaf sendiri. So dia akan ada employment lah kat situ. Oh, bagus. Estate padi tu tak jauh dengan rumah saya. Rumah saya di Bukit Besar. Area situ tak silap saya 100 relung yang berdekatan. Oh, itulah. Dulu di area sebelah Sungai Limau ke Sungai Daun Banyak, Cina yang mengusahakan kan. Itulah saya pun dengar macam itulah. Alhamdulillah kita berjaya ambil balik lah. Alhamdulillah. Elok sangat tu. Satu langkah yang bagus. Sebab Kiranya dekat estate padi tu pun kita ada buat tanaman hiliran. Contohnya kita nantilah ke depan kita akan ternak itik, ambil ternak itik tu buat ternak masin dan juga bela ikan. Macam itulah tanaman hiliran. Dan kita akan libatkan penduduk-penduduk setempat kat situlah. Okey. Ya. So kos dia pun semakin menurun lah kan sebab kita yang usahakan sendiri kan. Betul. Dia tak ada berlapis-lapis, insya-Allah. InsyaAllah boleh menjana ekonomi. Ya, yang tu yang kita harapkan. Itu penting lembaga zakat mengambil peranan yang aktif. Sebab isu tanah tu sebenarnya dah lama, berpuluh tahun. Lama sangat, betul-betul. Lama sangat daripada saya muda lagi. Saya pun tahu lah sikit sebanyak sebab dekat dengan kampung saya tu. Tapi alhamdulillah lah
Akhirnya berjaya menyelesaikan masalah tu. Saya pun tumpang seronok lah sebenarnya. InsyaAllah. Apa ni? Assalamualaikum. Ya, sila. Macam saya suka juga dengar Dr. Hafizah, Dr. Faisal cerita berkaitan dengan projek-projek zakat ni. Ya. Kalau boleh lah, maksudnya kami ni dalam bidang akademik ni dia tak ada pendedahan sangat lah kan. Maksudnya kalau Dr. Faisal ke Dr. Hafizah boleh share, maksudnya projek-projek zakat negeri Kedah lah especially-nya kan. Kat dalam grup kelas ke, supaya kami sendiri ni ada pendedahan lah, sebab orang akademik ni takkan samalah dengan orang di pusat zakat. Terima kasih. Boleh tak permintaan pada Ustazah Hamidah, kalau ada apa-apa benda yang boleh share lah daripada lembaga zakat, projek-projek apa, aktiviti-aktiviti apa, kalau boleh share di sini, ataupun kalau nak maklumat boleh ke website sendiri. Ustazah boleh masuk ke website Lembaga Zakat Negeri Kedah, ada banyak maklumat situ. Dan dalam kelas ni pun boleh kot ni Dr. Hafizah. Boleh, nanti kita aturkan satu hari, insyaAllah satu hari satu waktu kelas lah insyaAllah. Sebab kita dekat SNK pun kita ada beratus produk, tapi yang impact yang sekarang ni adalah yang paling core yang kita tengah nak memperluaskan lagi adalah satunya adalah zakat untaj, di mana one stop center, dan juga estate padi lah yang kita tengah nak bangunkan lagi. Jadi boleh share di sini ya. Boleh insyaAllah. Nanti kita boleh atok juga satu masa macam kita, saya ingat nak buat macam mini seminar lah, di mana kita kita share, kita bentang apa yang ada tu, dan boleh atok buat tajuk assignment kita juga. Bila sebut assignment jangan fikir payah-payah, buat yang simple-simple je. Boleh doktor. Kita pun tengah duk jalankan research berkaitan zakat dekat SNK di 3 universiti pun. Sekarang ni kita dah hampir 100 lebih tajuk dah. So boleh lah. Nanti saya akan share. Nanti tajuk-tajuk yang kita boleh buat tu dalam bentuk semua research lah, little research lah kan. Nanti pun saya akan jemput insyaAllah doktor, pada 29 hari bulan nanti kita akan adakan simposium di mana ada sebanyak 20 lebih tajuk yang telah siap grant research yang kita bagi berdasarkan wakalah agihan balik kepada Universiti Utara Malaysia insyaAllah. Jadi saya akan jemputlah dalam grup ni. 29 hari Rabu Hari Rabu ya. Boleh. Jadi kita boleh join Boleh. InsyaAllah. Negeri Sembilan boleh join Dr. Hafizah. Boleh. Ni kita terbuka tapi tak iklankan lagi, nanti saya akan hebahkan semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi banyak ilmu ni masuk kelas ni Ustazah Hamidah. Banyak maklumat dan ilmu kita akan belajar ni. Saya pun nak belajar lagi ni. Jadi kita seronok kelas ni pasal kita itulah. Saya ni facilitator je. Jadi ilmu-ilmu yang banyak ni kita akan ketengahkan dan kita akan kongsi. Jadi dalam kelas ni tak payah risau lah, tak usah fikir lah nak dapat grade apa kan. Yang penting kita belajar, masuk kelas, kita belajar, buat assignment, ambil exam insya-Allah. Yang lain tu tak payah risau lah. Okey, boleh kita rehat dalam 10 minit lah. Nak minum kopi Ustaz, mengantuk. Boleh kita rehat 10 minit
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lambat sikit. Coffee break. Nur Atika. Mana Atika? Atika. Doktor. Ni kita ada pelajar baru 5 orang daripada Negeri Sembilan. Okey. Kemudian mereka punya weekend Sabtu dengan Ahad. Jadi saya cadang macam kelas zakat ni pukul 2. Kelas zakat ni boleh ubah je kepada mana-mana. Nanti Atika bincang dengan pensyarah lain. Kalau boleh kita perhabis hari Sabtu 4 kelas ni boleh? Sebab orang tak boleh mari Jumaat. Betul? Ustazah Hamidah. Zakat ni ubah pergi malam tak apa. Jumaat malam okey, doktor. Jumaat malam okey. Kelas zakat ni buat Jumaat malam tak apa. Boleh saya dibalik dengan Dr. Tahir dengan Dr. Hayati. Saya fleksibel, malam tak apa. Saya susun macam mana tak apa. Okey. Sebab apa ni, kita nak accommodate lah kawan-kawan kita, rakan kita yang daripada Negeri Sembilan. Ustazah tak boleh lah kalau siang Jumaat tak boleh lah. Dia kena malam kan. Jadi weekend di sana hari Sabtu dan Ahad. Weekend di sini Jumaat dengan Sabtu. Tak apalah, atok macam mana pun. Nanti bagi tahu. Saya tak apa, saya malam pun tak apa. Boleh doktor. Saya berkorban. Okey. Saya ingat kelas kita berhenti setakat ni dulu kot lah. Minggu depan saya akan minggu depan kalau boleh atau kumpulan, okay, dan bagi tajuk tentatif. Kumpulan siapa ahli dia dan tajuk dia. Kemudian bolehlah kita sambil-sambil go through nota ni, boleh juga kita bincang tentang tajuk. Apa yang nak dibincangkan, bagaimana nak buat apa ni, nak buat assignment tu macam semester lepas lah. Format dia macam semester lepas lah. Kita nak cari tajuk. Kalau boleh cari tajuk-tajuk terkini. Tajuk yang banyak sebenarnya, tajuk kan. Projek apa ni, estate sawah tadi pun menarik. Boleh buat satu tajuk, tulis tentang projek estate sawah tu. Banyak tajuk. Syah Anwar tadi pun bagi tajuk tentang penggunaan zakat, pembayaran zakat kepada asnaf secara takjil. Nanti minggu depan kita tengok grup dan kita bincang tajuk-tajuk sambil-sambil kita go through ni. Yang nota saya bagi ni simple je, boleh baca sendiri kot. Kita bincang yang mana penting-penting je lah. Betul tak Ustazah Hamidah? Ini basic zakat ni kan. Ada lah baca malam tadi. Senang je kan? Yang ni senang, kita tak baca satu-satu ni lah. Kita pergi sepintas lalu macam tu lah. Dan kita akan banyak bincang tentang isu-isu semasa. Berkaitan dengan pengurusan zakat, bagaimana zakat boleh membantu meningkatkan aktiviti ekonomi, meningkatkan apa ni, employment, mengurangkan pengangguran, meningkatkan guna tenaga, meningkatkan ekonomi, membantu ekonomi. Yang tu yang kita nak discuss.
Yang ni boleh baca sendiri ya. Boleh kot. Boleh semua boleh. Nota yang saya tulis ni tak apa siap lagi, nanti saya siapkan. Akhir doktor. Boleh Boleh. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Jadi kita akan banyak discussion. Yang ni kita go through sikit, kemudian kita akan discuss lah. Yang ni pun simple je, zakatability on wealth. Kita akan sebentar lalu bincang lah zakat-zakat yang perlu harta-harta yang wajib zakat. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Okey, saya ingat setakat itulah kelas permulaan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Dan masa tu penting lah, masa bagi semua orang boleh ikut lah. Ustazah Hamidah okey lah kalau kita pack kan malam Jumaat, Jumaat malam, kemudian hari satu kelas, hari Sabtu tu 3 kelas. Contohnya 8.30 sampai 11.30. Kemudian atok lah macam mana pun. Bincang dengan secara lah. Betul lah. Ya. Lain pula dah hujung minggu Kedah dengan negara Sembilan nak buat macam mana. Ya. Tapi kita cuba jugalah adjust lah bagi semua orang boleh ikut kelas tu lah. Cuma kena berkorban sikit lah. Satu kelas tu mungkin terpaksa buat malam lah. Siang 3, malam 1. InsyaAllah tak apa doktor. Cumanya macam saya cakap lah, pendedahan tentang projek-projek zakat ni memang kami di bahagian akademik ni tak berapa nak faham. Maksudnya kalau ada apa-apa perkongsian tu kami sangat alu-alukan lah macam tu. Ya, boleh kongsikan dalam grup ni insya-Allah. Dr. Hafizah boleh kongsikan. Ni Ustaz Naim boleh ni. Ustaz Naim banyak maklumat, apa-apa maklumat tentang zakat di Kedah ni boleh share Ustaz Naim Boleh doktor, insyaAllah boleh. Kita sedia bantu. Ya. Kita kongsikan insya-Allah. Baik, sebelum kita tangguh, ada soalan tentang perjalanan kelas ni. Jadi Ustazah Hamidah, Cik Aslin, kelas kita ni macam ni lah, banyak discussion. Saya ni facilitator sahaja. Dan penilaian dia 60% assignment. Ada 2 assignment, satu tentang zakat, satu tentang wakaf ataupun Islamic crowdfunding ataupun Islamic microfinance. Boleh pilihlah tajuk dan buat sebuah kumpulan. Dan final exam 40% online lah dan open book. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti dulu? Semua orang dah dapat booster. Saya baru dapat booster. Doktor. Dah. Dr. Fiza bila dapat? Berapa bulan? Bulan lepas. Tahu bulan itu dah saya tengok. Dapat Pfizer? Pfizer sebab sebelum ni Sinovac. Apa ada kesan sampingan ada tak? Cuma lenguh tangan je, yang lain okey. Serupa dengan saya ni, lenguh tangan ni. Saya baru dapat hari Khamis. Hari ni hari ketiga lah. Lenguh tangan dan cepat letih, itu je. Yang lain okey. Jadi tadi kelas 3 jam, kelas research method. Yang ni pun rasanya kena berhenti awal sikit. Boleh. Dia cepat letih lah. Dia terkena efektif satu badan tu. Dia rasa macam nak demam. Tak demam. Dia tak demam tapi rasa macam nak demam. Saya okey. Alhamdulillah. Bagi Dr. Hafizah sambung. Tak apa. Nanti tidak apa Ustaz Anwar sambung. Boleh? Anwar lah. Ustaz Anwar sambung sikit lagi. Ustaz. Saya dah letih.
Ya, sebab kita kepakaran kita bukanlah berkaitan dengan social finance ni. Ustaz Anwar boleh belakang. Ana apa? Semua topik boleh. Dan lagi kau nak kat tu. Ha. Sila Ustaz Anwar nak tambah sikit-sikit kot sebelum kita berhenti. Nak tambah apa Doktor, banyak cukup lah tu untuk permulaan ni. Boleh cukup Anwar untuk mulaan ni. Permulaan. Lagi kalau tambah lagi mau sampai pukul 6 lah. Ya. Tapi itulah maknanya kita punya apa nama? Sejam tak cukup Ustaz Anwar. Perbahasan dia tu pasal zakat, wakaf dan juga sedekah kan. Ya. Jadi benda yang dekat kalau dari segi banking ni, benda yang boleh bincangnya ialah dalam bidang kuasanya sedekah sajalah sebab dia terlibat dengan crowdfunding yang mana tidak di bawah mana-mana majlis agama lah. So yang mana kita yang dua lagi tu zakat dengan wakaf memang kena dengan kerjasama. Jadi sekarang ini yang mana nampak agak okey lah kita kata kan, daripada sudut kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia lah yang memang actively tarik perhatian korporat-korporat untuk join buat wakaf ni. Jadi yang lain tu mungkin boleh dibincangkanlah dia punya ni sebab sekarang ni pun bank-bank banyak nak involve dengan Islamic Social Finance. Cumanya mungkin dia punya menggunakan dana-dana yang ada sajalah. Dia bukanlah kata dana zakat ataupun dana ada. Cumanya bank-bank dikehendaki ini mulai tahun 2022 bank-bank ni ada yang dikehendaki untuk allocate sebahagian daripada keuntungan untuk membuat untuk menjayakan mandat tertentu lah daripada bank negara, daripada MOF lah. Utamanya yang Development Financial Institution ni. So BSN ditanggungjawabkan untuk tengok bahagian microfinance. So kita memang tengah kena allocate kalau tak silap lebih kurang 10 juta untuk microfinance business lah. Yang mana bawah mandat daripada MOF. Oh, menarik tu. Menarik. Sebab Islamic Microfinance ni kita kena fully utilize sebab tak semua orang mampu, tak semua orang bankable. Ya, betul. Cuma masalah dia ada isu beberapa isu moral hazard di peringkat peserta sendirilah. Peserta sendiri yang mana dia ada skeptical kepada majlis agama ataupun pusat zakat yang memberikan dana. Sebab dia kata kalau dana zakat tak bayar tak apa. Tapi kalau bank bagi microfinance dia kata kena bayar kena bayar balik lah. Setuju. Jadi dia main bank tu sebenarnya dia kadang-kadang dia menyelamatkan lembaga zakat ataupun institusi yang bagi duit secara outright gift lah kan. Jadi dengan kerjasama tu moral hazardnya tu dikurangkan lah. Betul. Jadi itu pun nampak macam ada perkembangan yang baik. Sebab bank ni dia boleh bagi 0% pun. 0% ni maknanya dia 0% tapi kena bayar balik. Jadi kan maknanya dana tu masih terpelihara lah. Dia bukannya bagi dana terus prinsipal dengan profit tak payah bayar. Tu dia lain. Betul lah. Ya. Itu sajalah Doktor. Wallahu a'lam, mungkin lepas ni ada lagi lah idea-idea untuk buat projek-projek. Cumanya isu pasal zakat ni banyak. Kalau kata contohnya dekat bank mungkin boleh share sikit. Isu zakat dekat bank ni, zakat dia bank ada mengeluarkan, bukan bank keluarkan, Jawhar ada mengeluarkan manual zakat yang boleh digunakan oleh pihak bank lah. Ya, Jawhar dah keluarkan. Jadi ada bank yang nak ikut, ada bank yang tak mau ikut lah. Jadi yang itu
atas bank masing-masing lah, sebab Jawhar ni dia tak ada kuasa untuk impose kepada semua bank untuk ikut. Betul. Okay. Jadi dalam kes ni ada beberapa isu lagi, contohnya item-item kalau kita nak bincang Zoom secara itemized dalam manual zakat tu, dia ada beberapa isu berkaitan dengan window dressing practices, kemudian unutilized portion of financing. Jadi adakah dikenakan zakat? Macam contohnya kad kredit kita limit dia 100,000. Lepas tu kita buat tawaruk. Tawaruk tu pula dia ialah proceeds, dia dapat proceeds kan? Ya. Proceeds tu. Jadi 100,000 tadi tu dia di-disburse dalam account customer. Jadi customer tu ada tak milkutam? Ada milkutam kepada duit tadi. Jadi adakah dia dikira sebagai kena zakat tetap. Zakat 100,000 sebab kalaupun dia gunalah dia guna 10,000 kan, 90 lagi kena zakat. Macam itulah soalan dia. Jadi benda-benda tu menarik juga untuk dibincangkan. Dia melibatkan struktur financing yang ada kan. Jadi itulah doktor, mungkin permulaan itu untuk entice sahabat-sahabat untuk menggali lebih dalam berkaitan dengan zakat. Wallahualam. Yang tu pun tak konklusif lagi tu, Ana. Tak ada jawapan lagi tu. Ya. Itu boleh buat kajian tu. Boleh. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Baik, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Nanti Nur Atika maklum saya lah sebab tentang perubahan kelas untuk subjek kita ni. Saya okey je. Bila-bila masa saya on je. Saya paling fleksibel. Ya, doktor. Nak bagi semua orang dapat enjoy kelas ni lah. InsyaAllah. Jadi saya doakan mudah-mudahan perjalanan kelas semester Disember 2021 ni akan berjalan dengan lancar dan baik insya-Allah sebagaimana semester lepas. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Dan saya mendoakan supaya kita dapat belajar dengan lebih banyak lagi insya-Allah. Dan kita niatkan bila kita belajar tu untuk kita amalkan dan juga untuk kita sampaikan kepada orang lain juga. Jangan simpan kat kita aja, nah. Itulah saya kata kita cubalah ke depan ni buat sebagai projek kelas kita ni, kita mungkin boleh buat macam FB live ke tentang awareness of zakat. Supaya masyarakat sana dapat kefahaman yang lebih lah. Sebab saya nampak macam saya kata pada awal tadi, saya nampak masyarakat di luar ni kurang kefahaman. Bukan saja masyarakat awam, termasuk ahli akademik sendiri, ustaz-ustaz sendiri pun ada yang kurang kefahaman. Sampai ada yang kata zakat pendapatan ni tak bayar-bayar. Itu keluar daripada mulut sebahagian lah. Jadi kita, kalau orang yang ilmuwan pun kurang faham, apatah lagi lah golongan marhain yang biasa ni kan. Jadi insya-Allah kita akan cuba sampaikanlah juga sikit sebanyak kepada masyarakat luar sana lah. InsyaAllah kita cari masa lah. Baik, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih doktor. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor.